Malam ini Bicara membawakan satu wawancara eksklusif. Buat pertama kalinya, seorang bekas anggota Jemaah Islamiah iaitu sebuah kumpulan pengganas bersetuju untuk bercakap secara langsung dalam wawancara televisyen. Dan ini juga kali pertama seorang anggota JI yang ditangkap di Singapura bercakap secara terperinci kepada sebuah media Singapura semenjak komplot JI terbongkar 8 tahun lalu. Sejak kebelakangan ini, banyak perkembangan mengenai pengganasan melibatkan JI berlaku. 3 bulan lalu, Ketua JI Mas Selamat Kastari berjaya ditangkap semula. 2 minggu lalu, 3 anggota JI ditangkap di Malaysia kerana cuba menghidupkan semula kegiatan JI. Di Indonesia pula lagi seorang anggota JI diberkas bulan lepas, bermakna kesemua 5 pengganas JI yang merancang merampas sebuah pesawat dan meletupannya di lapangan terbang Changi kini berjaya diberkas. Sebenarnya, apakah yang membentuk seseorang menjadi pengganas yang berbahaya? Bagaimana dia direkrut dan bagaimana pemikirannya diperkotak-katikkan? Mamat bukan nama sebenar yang pernah mendapat latihan oleh kumpulan Al-Qaeda di Afghanistan serta diasuh untuk menjadi operatif kanan dan pemimpin pelapis kumpulan JI bersetuju membuat pengakuan dan pendedahan secara terus terang tentang pelibatannya dengan JI dengan syarat pengenalan sebenar beliau dirahsiakan. Inilah kisah Mamat. Mamat, soalan saya yang pertama kepada anda, kenapa anda bersetuju untuk muncul dalam wawancara ini, Mamat? Sebenarnya saya telah menjadi mangsa dalam aktiviti pengganasan. Oleh itu saya ingin mengungsi pengalaman saya, dan lagipun telah banyak saya telah kehilangan zaman muda. Jadi saya ingin ceritakan apa yang telah terjadi pada saya ni. Anda tak takut untuk keluar TV kata orang? Pada mulanya saya berasa takutlah, kerana mungkin masyarakat tak akan terima saya. Tapi sekarang kerana banyak remaja yang tak tahulah, dan saya tak mahu remaja-remaja ini terjadi seperti apa yang berlaku pada saya lah. Bila Mamat ditangkap oleh pemerintah Singapura oleh ISD? Mamat ditangkap pada 2003 lah. Dan ketika itu mungkin bagaimana perasaan anda Pada waktu itu Mamat masih berasa curiga lah, berasa takut pun ada, kerana Mamat dah dapat pulang dengan selamat. Jadi berasa gembira lah. Tapi satunya, Mamat pun tak tahu apa yang akan terjadi pada diri Mamat lah, kerana Mamat masih salah seorang anggota JI waktu itu. Jadi mana anda ketika itu, ketika pemberkasan dilakukan? Waktu tu setelah saya dengar berita yang pemerintah telah berkas beberapa kumpulan jemaah JI, jadi saya pun ingin keluar dari Singapura, dan oleh itu saya ditahan di checkpoint. Hakikatnya bahawa anda pernah menjadi anggota sebuah kumpulan pengganas Jemaah Islamiah ingin saya tanyakan Mamat, di mana anda berada ketika serangan 11 September berlaku? Waktu kejadian September 11 saya berada di Afghanistan lah. Saya sedang menjalanikan latihan ketenteraan di sana. Dan satu hari ini, waktu saya sedang menjalani latihan, ada beberapa trainer lah datang. Mereka membawa TV dan video menunjukkan tentang kejadian September 11 lah. Ramai daripada tentera-tentera kawan-kawan saya bergembira lah. Semasa di Afghanistan, Mamat diasuh oleh kumpulan Al-Qaeda yang dipimpin oleh pengganas Osama bin Laden. Mamat mendapat sebanyak 5 jenis latihan tentera di Kem Faruk dekat Bandar Kandahar. Di situ Mamat diajar bagaimana untuk mengendalikan senjata, menembak, membuka semua. Senjata yang bagaimana, Mamat? Seperti segala senjata lah, seperti M16, AK, Kalashnikov, dan juga
RPG, dan Mamat juga melakukan basic seperti tracking dan map reading, dan juga latihan-latihan ketenteraan yang basic lah. Di situ juga Mamat diajarkan bagaimana untuk mengendalikan bom lah, yang basic, bagaimana untuk meletupkan dan gitu. Antara latihan khusus untuk menjadi pengganas yang dilalui Mamat termasuklah taktik jiwa, iaitu peperangan gerila, dan taktik harbun mudun atau peperangan dalam bandar. Apa yang anda belajar daripada taktik jibal? Di situ taktik jibal ni lebih latihannya lebih mendalami dalam segi survival lah. Lebih kepada guerrilla warfare, hit and run, macam mana hendak menyerang musuh kemudian cabut lah. Dan setelah Mamat tamat latihan tu, Mamat disuruh salah satulah requirement untuk mengambil latihan tu, apabila tamat latihan tu Mamat kena melalui live training lah. Itu Mamat akan dihantar ke frontline selama, disuruh tinggal sana selama 6 bulan lah. Frontline di mana? Frontline waktu tu di Bagram, di salah satu tempat di utara Kabul. Mamat pun merasa takut lah waktu tu, kerana kadang musuh pun menembak, kita tembak balik. Jadi Mamat pernah saling tembak-menembak dengan pihak musuh di kawasan tersebut ya ketika itu? Ya, di waktu tu kerana untuk mempertahankan diri dan mempertahankan frontline lah. Kita kena berhati-hatilah. Jadi selepas 3 bulan di sana, Mamat pun pulang lah. Pulang ke safe house JI di Kabul. Di situ mereka menyuruh Mamat melanjutkan, wakil Mamat suruh melanjutkan lagi satu latihan lah, iaitu taktik mudun, iaitu urban warfare. Di situ kami mempelajari bagaimana untuk melakukan peperangan yang lebih di dalam kawasan bandar lah. Jadi pendeknya ya, Mamat sudah mendapat latihan ketenteraan yang mencukupi ya, semasa di sana. Setelah habis latihan apabila di waktu Mamat mengambil latihan ketenteraan urban warfare, di situlah terjadinya kejadian September 11 lah. Apabila kejadian Amerika serangan pengeboman di Kabul, waktu tu saya berada di Kabul lah. Banyak orang-orang, rakan-rakan saya yang terkorban. Jadi saya berasa sedih lah. Dan saya pun berasa takut lah tentang diri saya lah. Mungkin adakah ini akan terjadi pada diri saya. Dan pada waktu itu juga saya teringin lah mau pulang balik ke Singapura. Mamat kini bebas secara bersyarat di bawah perintah sekatan. Cerita Mamat sebenarnya bermula di Madrasah Luqmanul Hakim di Johor, Malaysia, iaitu sekolah yang dijadikan tempat merekrut dan membiak pengganas oleh jemaah Islamiah. Ia dipimpin oleh ketua pengganas JI seperti Ibrahim Maidin, Mukhlas dan Nurdin Muhammad Top yang memakai gelaran ustaz tetapi melakukan pengeboman dan pembunuhan beramai-ramai di Indonesia. Mukhlas sudah pun dihukum mati. Nurdin Muhammad Top masih diburu. Dan Ibrahim Maidin, ketua JI Singapura, dalam tahanan. Mamat dihantar untuk bersekolah di sini pada usia 10 tahun oleh ibu bapanya untuk menjadi Muslim yang baik. Tapi sebaliknya, diindoktrinasi secara halus menjadi pengganas tanpa disedarinya. Mamat berkata dia berasa ditipu oleh musang berbulu ayam, dan ini pengakuan Mamat. Di Madrasah Luqmanul Hakim lah ya,
di mana Mamat mula bergaul, kata orang, berdampingan ya dengan beberapa pengganas yang kita ketahui ya, seperti Nurdin Muhammad Top ya, berbahaya sekali, dan Mukhlas dari Indonesia. Pergaulan bagaimana yang anda ada dengan mereka di Luqmanul Hakim? Pada waktu tu Mama tak tahu yang mereka tu pengganas ke apa. Kerana Ustaz Mukhlas dia adalah seorang ustaz lah di madrasah tu, dan juga dia adalah mudir lah, Madrasah Luqmanul Hakim. Dia mengajar subjek seperti bahasa Arab, dengan juga akidah lah. Ustaz Nurdin pula dia kadang ajar bahasa Melayu. Kita maklum ya, Mukhlas misalnya sudah menghadapi hukuman mati ya di Indonesia selepas ditangkap, dibicarakan dan sebagainya ya. Mendengar ya bahawa mereka merupakan orang yang terlibat dalam kejadian pengeboman ya di Bali, di Indonesia dan sebagainya. Apa yang bermain dalam fikiran Mamat? Pada mulanya Mamat berasa sedih lah. Pasal kerana waktu Mamat disekolahkan di Luqmanul Hakim, dia seorang ustaz, dan Mamat dah juga belajar daripada dia, dibesarkan olehnya. Jadi macam tak percayalah pada mulanya. Baik Mamat, kongsi dengan kami ya Mamat secara terus terang ya. Kenapa dan bagaimana anda boleh menjadi seorang anggota Jemaah Islamiyah ni? Setelah 7 tahun, satu hari ni saya telah dipilih lah untuk Ustaz Mukhlas telah datang kepada saya. Waktu tu dia telah memilih saya untuk mengikuti satu kursus lah 3 hari, tapi di luar madrasah. Berapa orang? Waktu tu Mamat mengambilnya dengan kawan Mamat satu kelas, dalam 7 hingga 8 orang lah. Semua orang Singapura? Semua orang Malaysia lah. Semua orang Malaysia? Di mana itu? Waktu tu di satu rumah lah di Malaysia, di Johor Bahru sana. Di Johor juga? Di Johor. Jadi apabila di kelas khusus tu, saya telah diajar lah ilmu-ilmu agama yang lebih mendalami dalam segi bab jihad, bai'ah, bagaimana membina daulah Islamiyah. Dan jihad yang dia ajarkan di sana adalah lebih menumpukan jihad peperangan lah, jihad qital. Jihad qital itu peperangan lah. Dan di situ juga mereka telah menceritakan tentang bagaimana umat Islam di seluruh dunia, seperti di Palestin, di Chechnya, mereka telah ditindas, dan mereka pun telah membangkitkan semangat Mamat untuk berperang lah, untuk membantu orang-orang Islam yang ditindas tu, dan juga membangkitkan kebencian terhadap orang-orang kafir lah, seperti orang-orang Amerika dan Israel. Jadi ketika itu Mamat sudah merasa marah dengan negara-negara yang anda sebutkan tadi ya? Di waktu itu Mamat berasa marah lah. Semangat Mamat pun untuk berjihad pun ada. Baik Mamat, ceritakan dengan kami mungkin juga tentang aspek bai'ah tadi. Kita maklum ya bahawa bai'ah merupakan salah satu faktor atau senjata yang digunakan oleh kumpulan Jemaah Islamiyah ya, untuk menarik, untuk mengekalkan dan juga untuk memikat anggota mereka ya. Tentang bai'ah, di waktu tu setelah Mamat habis kursus tu, Mamat dipilih lah, dipilih oleh Ustaz Mukhlas juga untuk meneruskan pelajaran ke luar negeri lah, di Pakistan. Dan sebelum persediaan untuk pergi Pakistan, Mamat disuruh pergi ke Selangor lah, di suatu perkampungan, Mamat dah lupa namanya.
apabila di sana Mamat disuruh mengambil bai'ah, kerana untuk melanjutkan pelajaran, dan Mamat telah jumpa seseorang ni lah, seorang ustaz di satu surau, dan Mamat mengambil bai'ah dengannya lah. Siapa dia? Dia adalah Ustaz Imam Samudra. Setelah fikir balik, Mama pun terasa tertipu lah. Kerana Mama pun tak perasan apa di sebalik pemikiran kumpulan JI lah. Apa yang mereka mahukan. Di depannya mereka mungkin mahukan Mama untuk menjadi seorang orang Islam yang baik lah, yang memperjuangkan Islam. Tapi motifnya mereka Mama tak tahulah. Mama pun tak perasan yang waktu tu Mama di brainwash lah, kerana pasal sudah 7-8 tahun bersama mereka. Mereka seperti ibu bapa sendiri. Jadi Mama mengikuti lah apa saja yang mereka perintahkan, apa yang mereka katakan itu betul. Dan lagipun waktu di Madrasah Luqmanul Hakim, kami ni di isolate lah daripada, kami tak boleh berbincang dengan orang-orang luar. Mamat, bila sebenarnya kesedaran timbul dalam diri anda dan bila anda mula bertaubat? Mamat berasa sedar akan perbuatan Mamat di waktu apabila kejadian September 11 lah. Di situ Mamat mula berasa curiga, kerana adakah apa yang Mamat mempercayai atau apa yang Mamat memperjuangkan itu betul. Kerana apa yang Mamat melihat di kejadian itu kira bercanggah dengan kepercayaan Mamat lah. Islam mengajar tidak membunuh orang yang tak berdosa lah. Apa yang terjadi di September 11 kira banyak orang-orang yang tak berdosa seperti perempuan kanak-kanak, banyak yang terkorban. Jadi saya pun berasa curiga waktu itu. Apa yang saya perjuangkan, adakah ia di jalan yang benar atau salah? Tapi waktu di Afghanistan, Mamat tiada siapa yang Mamat dapat bincang. Dan Mamat lagi pun Mamat takut untuk meluahkan lah, kerana mungkin member-member JI yang lain mengingatkan yang Mamat ini kira sudah berubah lah. Dan jadi apabila setelah 2 tahun Mamat ditahan, dan kesedaran yang betul Mamat dapat apabila di dalam tahanan lah. Apa yang berlaku semasa dalam tahanan? Pada mulanya Mamat berasa takut lah. Mamat berasa takut kerana Mamat tak tahu apa yang akan terjadi pada Mamat. Kerana setelah melalui latihan, ketenteraan semua, Mamat akan berfikir yang teruk lah. Mungkin Mamat akan dipukul atau disiksa. Tetapi rupanya tidak menjadi begitulah. Dan jadi apa yang berlaku? Waktu di dalam tahanan, setelah masa berlalulah, Mamat telah diinterogate dan sambil itu mereka pun telah mempertanyakan pada Mamat mengapa Mamat bikin ni semua, dan adakah Mamat bikin ni semua tu betul. Di situ soalannya mula timbul lah dalam diri Mamat. Kerana apakah apa yang diperjuangkan oleh Mamat itu betul. Dan pada mulanya Mamat masih bertahan lah.
Tetapi waktu Mamat di dalam ada keinginan ingin tahu yang lain lah, di luar kepercayaan Mamat. Jadi diberi peluang untuk melihat perspektif yang berbeza yang lain. Ya, saya. Waktu saya di dalam, saya dapat ada peluang itulah. Kerana walaupun Mamat dikurung, minda Mamat kira bebas lah. Dapat berfikir. Sejauh mana ya Mamat berbahas atau berdebat ya dengan ustaz atau kaunselor yang bertemu dengan Mamat? Pada mulanya, Mamat waktu berjumpa dengan ustaz-ustaz, Mamat menunjukkanlah ayat-ayat apa yang Mamat mengetahui, dan mereka menerangkanlah tentang ayat itu. Setelah itu, antara salah satunya adalah tentang jihad lah. Kerana apa yang Mamat mengetahui bahawa jihad tu besar, tapi apa yang diajar oleh JI itu kira lebih menumpukan peperangan. Tetapi ustaz yang datang memberi kaunseling mengatakan bahawa tak semua jihad itu peperangan lah. Jihad tu luas dan kita itu lebih menumpukan peperangan. Jadi di situ menunjukkan bahawa apa yang ditafsirkan oleh JI itu kira hanya menumpukan peperangan, yang itu tak betul lah. Berapa lama ya masa yang diambil sebelum akhirnya Mamat sedar tentang perbezaan fahaman lama dengan perspektif yang baru ni? Ia mengambil masa yang lama juga, kadang sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi waktu masa melalui dan juga Mamat sentiasa bertemu sama case officer, di mana mereka juga memberikan nasihat lah yang lebih menumpukan kehidupan masyarakat. Juga dengan ustaz-ustaz, ustaz-ustaz menerangkan ayat-ayat yang di mana Mamat tak mengetahui lah. Dan mereka pun mengatakan lah bahawa apa yang Mamat ajari itu mungkin daripada ustaz yang tiada bertauliah. Dan salah satu soalan mereka mengatakan bahawa kamu tahu Ustaz Mukhlas dari mana atau dari mana, dan saya pun tak tahu. Jadi Mamat di situ mengetahui yang mungkin Mamat ni waktu tu pemahaman Mamat ni pendek lah, dan terus mengikuti dan terpengaruh dengan mudah lah. Dalam episod kedua Bicara Eksklusif minggu depan, Mamat membuat lebih banyak lagi pendedahan mengenai JI dan apa yang berlaku kepadanya di Afghanistan.